Bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan, Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-74. Berita perdana malam ini membawakan sembah ucapan khas Menteri-Menteri Kabinet. Kita ikuti sembah ucapan khas tersebut. Mewakili keseluruh warga pegawai dan kaki tangan di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri yang bertugas di dalam maupun di luar negara, dengan hati yang tulus ikhlas dan penuh takzim, sukacita merafak setinggi-tinggi sembah tahniah ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, sempena sambutan Hari Keputeraan Baginda yang ke-74 tahun, dan dengan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah kurnia dan rahmatnya jua, negara Brunei Darussalam di bawah pimpinan bijaksana Baginda secara berterusan berada dalam keadaan aman, damai, tenteram, harmoni dan makmur. Kesyukuran dan kegembiraan ini dipanjatkan dengan iringan doa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan usia Baginda dalam keadaan sihat walafiat, sejahtera serta dikurniai dengan segala kekuatan, keimanan dan tawakal kekal karar memerintah negara Brunei Darussalam dengan penuh berdaulat di bawah inayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyusun 10 jari dan menadah tangan memohon kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berserta kerabat-kerabat diraja dilanjutkan usia serta sentiasa dalam keafiatan, kebahagiaan dan perlindungannya. Amin ya Rabbal Alamin. Hamba Kebawah Duli Tuan Patik mewakili warga Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya dengan penuh hormat dan takzim, sukacita menjunjung kasih dan merepak sembah setinggi-tinggi ucapan tahniah selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan Raja yang dikasihi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-74 tahun pada 15 Julai 2020, dengan iringan doa semoga Baginda akan dilanjutkan usia sihat walafiat memerintah negara Brunei Darussalam di bawah perlindungan, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala jua. Mengambil sempena hari yang bersukut baik ini, habis hamba Kebawah Duli Tuan Patik sekalian menyembahkan ikrar taat setia yang berkekalan dan tidak berbelah bahagi ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Pengorbanan serta sumbangan sepanjang pemerintahan Baginda telah melalui banyak perkembangan dan pembangunan yang pesat, di mana kesemuanya menitik beratkan kesejahteraan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam serta isi di dalamnya. Begitu juga banyak jasa Baginda yang telah dicurahkan demi kesejahteraan rakyatnya, dan kita selaku rakyat tidak akan mampu membalas kesemua jasa tersebut. Seyogia itu, kita patut bersyukur dan sentiasa taat serta patuh kepada Allah, Rasul-Rasulnya dan ulil amri, dan seterusnya berdoa semoga Allah melanjutkan usia Baginda memerintah negara ini dengan adil dan saksama di bawah lindungan dan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga rakyat dan penduduk di negara ini sentiasa mendoakan akan kecemerlangan kepimpinan baginda dalam meneruji pemerintahan negara untuk mencapai wawasan negara 2035. Mengakhiri ucapan sembah kesyukuran dan taat setia ini, Habis hamba ke bawah Duli Tuan Patik sekali lagi menyembahkan ucapan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan yang ke-74 ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dengan iringan doa semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia serta kerabat diraja sekalian dilanjutkan usia, sihat walafiat, sejahtera serta kekal karal memerintah turun-temurun di atas tahta singgasana kerajaan dan negara Brunei Darussalam dalam keadaan aman, damai serta dengan rahmat, taufik dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Dengan hati yang tulus ikhlas dan penuh takzim serta penuh kesyukuran, hamba ke bawah Duli Tuan Patik mewakili semua warga Kementerian Tenaga dan jabatan di bawahnya merafakkan sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah dan sembah ikrar taat setia yang tidak berbelah bahagi ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Tuan Patik yang ke-74 tahun. Alhamdulillah, tahun ini akan menyaksikan 53 tahun di bawah pemerintahan adil lagi bijaksana ke bawah Duli Tuan Patik yang penuh berkat dan berpegang teguh kepada falsafah Melayu Islam Beraja. Hasrat murni ke bawah Duli Tuan Patik untuk memastikan negara terus maju dan makmur serta kesejahteraan penduduk sentiasa terjaga merupakan inspirasi kepada rakyat jelata. Lanskap pembangunan negara diberikan nafas baru dengan beberapa perkembangan besar dan unik pada tahun ini dan juga dalam masa terdekat. Dengan kepimpinan yang bijaksana dan pandangan jauh ke bawah Duli Tuan Patik, sebuah loji penapis minyak dan petrokimia yang bertaraf antarabangsa telah mula menjana produk baru untuk ekonomi negara sambil membukakan ratusan peluang pekerjaan dan perniagaan bagi anak-anak tempatan. Ketika ini juga, beberapa loji baru sedang dalam proses pembinaan yang mana akan menyumbang lagi kepada pelbagaian ekonomi di masa akan datang. Hamba ke bawah Duli Tuan Patik dengan penuh hormat dan takzim turut menyembahkan setinggi-tinggi menjunjung kasih ke hadapan majlis ke bawah Duli Tuan Patik di atas pemerhatian berat terhadap kesejahteraan rakyat di seluruh pelosok negara dengan sentiasa menikmati kemudahan yang sempurna dan mencukupi. Ini termasuk pembekalan elektrik yang telah sampai sekitar 100% penduduk negara. Negara juga tidak lagi bergantung kepada pengimportan produk petroleum dari luar negara, bahkan dapat sendiri menampung keperluan rakyat dan penduduk sepenuhnya. Akhirul kalam, hamba ke bawah Duli Tuan Patik mewakili semua warga kementerian dan jabatan di bawahnya sudahi dengan iringan doa semoga ke bawah Duli Tuan Patik serta kerabat diraja akan sentiasa dalam lindungan dan reda Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan usia, sihat walafiat dan ke bawah Duli Tuan Patik kekal karar memerintah di atas takhta singgasana kerajaan dan memimpin negara Brunei Darussalam dengan mendapat rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala serta penuh kedaulatan adil laila bahagia dalam negara makmur, aman dan damai. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Dengan bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, hamba ke bawah Duli Tuan Patik bagi mewakili para pendidik, pemimpin sekolah dan seluruh warga Kementerian Pendidikan merakamkan sembah tahniah ke hadapan majlis ke bawah Duli Tuan Patik
sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah duli Tuan Patik yang ke-74 tahun. Sesungguhnya kepimpinan ke bawah duli Tuan Patik menerajui negara khasnya menitik beratkan tentang memperkasa sistem pendidikan negara bagi mencapai wawasan Brunei 2035 akan dijunjung oleh seluruh warga Kementerian Pendidikan. Hamba ke bawah duli Tuan Patik dan seluruh warga Kementerian Pendidikan berikrar akan terus meningkatkan usaha dalam merealisasikan visi ke bawah duli Tuan Patik khasnya dalam menyediakan sumber tenaga manusia yang berdaya saing dalam era revolusi industri keempat. Habis hamba ke bawah duli Tuan Patik merapatkan doa semoga ke bawah duli Tuan Patik kekal karar memerintah di singgah sana dan ke bawah duli Tuan Patik beserta kerabat diraja senantiasa sihat walafiat serta negara Brunei Darussalam akan senantiasa berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala jua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Daulat ke bawah duli Tuan Patik. Hamba ke bawah duli Tuan Patik bagi mewakili seluruh warga Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan jabatan-jabatan serta agensi-agensi pihak berkuasa di bawahnya beserta keluarga habis hamba ke bawah duli Tuan Patik dengan segala hormat dan penuh takzim sukacita menyembahkan ucapan selamat menyambut ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-74 tahun. Kepimpinan, keprihatinan dan jasa Baginda telah menjadikan negara Brunei Darussalam serta rakyat dan penduduk yang bernaung di bawahnya sentiasa berada dalam keadaan aman dan sejahtera. Kita berasa sangat bertuah dapat bernaung di bawah daulat kepimpinan Raja Bijaksana lagi Pemedulian dan kita hendaknya lah sentiasa bersyukur dan mendukung kepimpinan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi insya-Allah akan terus bekerjasama rapat dengan pihak-pihak yang berkepentingan demi mencapai hasrat Baginda. Menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara pintar atau smart nation serta memastikan sektor pengangkutan dan sektor info komunikasi sentiasa berdaya maju dan mempunyai kedaya tahanan. Bagi mengakhiri sembah ucapan kesyukuran ini, di hari yang bersukut baik ini, habis hamba ke bawah duli Tuan Patik sekalian dengan penuh hormat dan takzimnya jua, sukacita menyembahkan ikrar taat setia yang tidak berbelah bahagi ke hadapan majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Habis hamba ke bawah duli Tuan Patik seterusnya dengan rendah hati memanjatkan doa semoga ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam serta kerabat diraja senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan serta redha Allah Subhanahu Wa Taala jua. Semoga Baginda kekal karar memerintah di atas tahta singgasana dan memimpin negara Brunei Darussalam dengan adil dan saksama di bawah rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala jua. Amin ya rabbal alamin. Daulat ke bawah duli Tuan Patik. Dengan hati yang tulus ikhlas dan penuh takzim serta dengan menzahirkan perasaan penuh kesyukuran, sukacita hamba ke bawah duli Tuan Patik dan bagi pihak keseluruhan warga Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan serta jabatan-jabatan di bawahnya merafakkan setinggi-tinggi sembah tahniah ke hadapan Majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-74 tahun. Habis hamba kepada Tuan Patik memanjatkan doa semoga ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan
dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pilihan Anak Ajah Saleha binti almarhum Pengiran Pemanca Pilihan Anak Haji Muhammad Alam serta ahli-ahli kerabat diraja dilanjutkan usia dan sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat di bawah lindungan dan reda Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Baginda kekal kara memerintah di atas tahta singgasana kerajaan dan memimpin negara Brunei Darussalam dengan rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh kedaulatan, adil dan bahagia dalam negara aman makmur dan damai selama-lamanya. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala jua semata-mata yang telah mengurniakan kepada Brunei Darussalam seorang raja yang amat disenangi lagi dikasihi oleh semua golongan dan peringkat karena kepribadian baginda yang luhur dan mulia. Pada tahun ini menjelang lagi dirgahayu keputraan baginda. Semoga detik yang bersejarah ini akan terus berulang lagi tahun demi tahun dengan baginda beroleh pemeliharaan, perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dibentengi dengan taufik dan hidayatnya bagi baginda itu kekal qarar memerintah selaku payung Allah di bumi yang bernama Darussalam ini. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Dengan penuh takzim serta penuh kesyukuran, mewakili seluruh warga pejabat peguam negara menyembahkan ikrar taat setia yang tidak berbelah bahagi ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khariwaddin Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempurna ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-74 tahun. Dengan iringan doa, semoga ke bawah Duli Yang Maha Mulia serta kerabat diraja akan sentiasa dalam lindungan dan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilanjutkan usia, sihat walafiat, dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia kekal memerintah di atas tahta singgasana kerajaan dan memimpin negara Brunei Darussalam dengan mendapat rahmat, taufik dan hidayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, aman makmur serta penuh kedaulatan. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Kementerian Kewangan dan Ekonomi serta jabatan-jabatan di dalamnya petang tadi mengadakan majlis kesyukuran, sembahyang fardu asar, sembahyang sunat hajat dan doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khariwaddin Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-74. Majlis berlangsung di surau kementerian berkenaan. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal, dan Datuk Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Majlis tersebut dikelolakan oleh Bahagian Belanjawan dan Rancangan Kemajuan Negara. Sementara itu, Kementerian Pembangunan juga mengadakan majlis doa kesyukuran. Majlis berlangsung di surau Kementerian Pembangunan.
Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Sohaimi bin Haji Ghaffar, Menteri Pembangunan. Juga hadir Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsen, Timbalan Menteri Pembangunan, Setiausaha Tetap dan Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Pembangunan. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan juga mengadakan majlis doa kesyukuran dan khatam Al-Quran bersempena Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-74. Majlis berlangsung di kementerian berkenaan. Majlis khatam Al-Quran dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis diteruskan dengan dikir marhaban oleh pegawai dan kakitangan kementerian berkenaan dan bacaan doa khatam dan doa perlindungan daripada wabak COVID-19. Juga hadir Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Pentadbiran Kewangan dan Estet, dan Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, serta timbalan-timbalan Setiausaha Tetap Kementerian berkenaan. Negara Brunei Darussalam menggariskan pencapaian negara dalam Sustainable Development Goals pada sesi Voluntary National Review semasa United Nations High Level Political Forum on Sustainable Development secara dalam talian. Nantikan beritanya selepas petikan tidak ini. Negara Brunei Darussalam menggariskan komitmen dalam mencapai matlamat pembangunan mampan atau Sustainable Development Goals dan pencapaian-pencapaian negara setakat ini bagi mencapai matlamat tersebut. Komitmen negara itu dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, semasa sesi Voluntary National Review Forum Politik Peringkat Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengenai pembangunan mampan yang diadakan secara dalam talian. Forum yang diadakan setiap tahun itu merupakan platform utama Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB untuk mereview pelaksanaan negara-negara ahli terhadap Agenda 2030 bagi pembangunan mampan dan matlamat pembangunan mampan. Persediaan bagi Voluntary National Review tersebut telah diterajui oleh Jawatankuasa Khas Persediaan Voluntary National Review bagi negara Brunei Darussalam yang dipengerusikan bersama oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Penyediaan laporan Voluntary National Review negara Brunei Darussalam telah menggunakan pendekatan Whole of Nation yang juga melibatkan sektor swasta dan badan-badan bukan kerajaan NGOs. Laporan Voluntary National Review bagi negara Brunei Darussalam boleh dimuat turun melalui laman sesawang seperti yang tertera. Negara Brunei Darussalam melaksanakan usaha dan inisiatif dalam sektor pengangkutan dalam menangani wabak COVID-19. Ini termasuk bantuan kepada pengendali-pengendali perkhidmatan pengangkutan, memanfaatkan teknologi terkini serta usaha pemulihan bagi sektor pengangkutan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, menjelaskan perkara tersebut semasa mempengerusikan mesyuarat khas Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN dan China mengenai COVID-19 bersama Tuan Yang Terutama Li Xiaoping, Menteri Pengangkutan Republik Rakyat China. Semasa mesyuarat diadakan melalui persidangan video itu, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi selaku pengerusi mesyuarat Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN ATM bagi tahun 2020 menekankan peranan sektor pengangkutan dalam menghadapi penularan wabak COVID-19
Dalam hal ini, negara Brunei Darussalam mengalu-alukan pelaksanaan program dan inisiatif di bawah rangka kerjasama pengangkutan ASEAN-China ke arah mendokong usaha-usaha bagi mencapai maklumat pelan strategik pengangkutan ASEAN. Kerjasama serantau adalah penting untuk mengukuhkan usaha masing-masing bukan sahaja dalam mengatasi cabaran berikutan penularan COVID-19 tetapi juga untuk perkembangan sosial dan ekonomi yang berdaya tahan. Dalam ucapannya, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi juga menyentuh mengenai komitmen ketua-ketua negara ASEAN semasa sidang Kemenca ASEAN ke-36 dalam melaksanakan dasar yang disasarkan untuk menangani cabaran pandemik COVID-19 di rantau ini dan dunia. Dalam pada itu, kesaling hubungan pengangkutan merupakan salah satu sektor yang sangat terjejas oleh wabak tersebut. Mengikut fakta yang dikongsikan oleh beberapa buah badan antarabangsa, terdapat penurunan sebanyak 48 hingga 61% bagi penumpang udara, kerugian berjumlah 97 bilion dolar Amerika bagi hasil lapangan-lapangan terbang, penurunan sebanyak 25% dalam perkapalan dan penurunan hasil sebanyak 40% bagi pengendali kargo pengangkutan darat. Sehubungan ini, kerjasama antara negara-negara di peringkat rantau dan antarabangsa adalah penting dalam menangani dan mengurangkan pandemik ini. Semasa mesyuarat khas tersebut, Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN dan Republik Rakyat China serta Setiausaha Agung ASEAN bertukar-tukar pendapat serta berkongsi pengalaman di sektor pengangkutan dalam mendokong usaha membendung penularan wabak COVID-19 dan untuk mengukuhkan kerjasama dalam perkembangan kesaling hubungan sektor pengangkutan serantau. Hasil utama mesyuarat khas adalah pengesahan satu kenyataan bersama Menteri-Menteri bertajuk Ensuring Smooth Transport and Logistics to Combat COVID-19 and Reactivate the Economy oleh Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN dan Republik Rakyat China. Dalam kenyataan bersama itu, Menteri-Menteri Pengangkutan ASEAN China mengesahkan komitmen meningkatkan kerjasama yang sedia ada termasuk perihal memudah cara aktiviti logistik dalam penghantaran, pembekalan dan pembuatan barangan keperluan dalam menangani wabak COVID-19. Negara Brunei Darussalam terus mencatatkan tiada kes jangkitan baru COVID-19, menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 141 orang. Menurut kenyataan media Kementerian Kesihatan hari ini, tiada kes aktif dilaporkan dan kes yang sembuh kekal 138 orang. Manakala jumlah yang sedang menjalani pengasingan diri mandatori seramai 453 dan jumlah yang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak bulan Mac 2020, 3,273 orang. Dalam tempoh 24 jam lalu, jumlah ujian yang dijalankan sebanyak 67 sampel. Jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak bulan Januari 2020, 34,864 ujian. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai boleh melayari laman web Kementerian Kesihatan iaitu www.moh.gov.bn atau hubungi talian nasihat kesihatan 148 atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn. Inisiatif Go Digital ASEAN yang dilancarkan oleh Darussalam Enterprise Day dijangka dapat mengurangkan kesan-kesan negatif COVID-19 dan meluaskan peluang ekonomi ke seluruh ASEAN. Ia direka bagi membantu melengkapkan belia dan perusahaan mikro, kecil dan sederhana ASEAN dengan kemahiran dan peralatan digital. Pelancaran Go Digital ASEAN berlangsung petang tadi di Auditorium Bangunan Reka Bentuk dan Teknologi Anggrek Desa. Pelancarannya disempurnakan oleh Pengiran Hajah Zeti Sofina binti Pengiran Dato' Paduka Haji Sani, Setiausaha Tetap Industri Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Di negara Brunei Darussalam, inisiatif Go Digital ASEAN akan memberikan latihan kepada belia dan usahawan untuk memperolehi kemahiran bagi membuka pasaran produk-produk mereka untuk menghasilkan kempen pasaran digital mereka sendiri dan menyediakan peralatan untuk mengawasi dan menyesuaikan kempen pasaran. Latihan digital akan disesuaikan dengan keperluan keadaan dan konteks negara, rakan pelaksana tempatan dan menggunakan
akan menggunakan sebahagian dana untuk mengembangkan model latihan literasi digital untuk 4,000 usahawan mikro dan belia yang menganggur, termasuk mereka dari etnik minoriti dan mereka yang kurang upaya. Maklumatnya adalah untuk menanamkan literasi keusahawanan dan digital untuk mendorong khalayak sasaran untuk memulakan perniagaan mereka sendiri dan mengembangkan usaha mereka sekarang. Latihan akan diadakan di keempat-empat daerah. Syiar Islam terus bersinar di negara Brunei Darussalam berkat kepimpinan Raja yang bijaksana dalam merealisasikan hasrat baginda untuk menjadikan negara sebagai negara zikir. Kelebihan mengamalkan doa dan zikir itu selaras dengan konsep Melayu Islam Beraja MIB, lebih-lebih lagi ketika negara masih lagi diancam oleh pandemik COVID-19. Gagasan negara zikir yang syumul juga telah terbukti berjaya membentuk sebuah masyarakat yang harmoni dan negara yang aman dan makmur. Ikuti laporan khas mengenai syiar Islam di Bumi Darussalam bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-74. La ilaha illallah. Sebagai sebuah negara yang menjadikan Islam agama rasmi, aspek kerohanian dititik beratkan melalui doa dan zikir. Ketika negara diancam oleh pandemik wabak, doa dan zikir menjadi senjata penduduk di negara ini selain usaha berterusan dari pelbagai agensi yang mana penularannya telah dapat dikawal meskipun masih terdapat ancamannya. Hasrat negara zikir menjadikan rakyat dan penduduk sentiasa berada dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk menjadikan orang kita ni beriman dan bertakwa itu macam mana, so kita ni melaksanakanlah beberapa yang disebut sebagai zikrullah. Okey, zikrullah ni ia bukannya semata-mata zikir yang tersebut, tetapi termasuk di dalamnya ialah zikrullah itu adalah mengingati Allah dalam setiap masa, waktu, setiap saat. Rakyat dan penduduk di negara ini berperanan penting dalam merealisasikan hasrat negara zikir seperti membudayakan zikir dalam semua aspek kehidupan. Zikir ia terbatas kepada bidang agama saja, tetapi ia meliputi seluruh aspek kehidupan, sama ada dari sudut amali, spiritual, intelektual dan sebagainya. Sebab elemen Islam ini tidak boleh diasingkan dengan elemen kehidupan kita ni. Dan secara kita ni dalam contohnya dalam pandemik sendiri, kita ni diarahkan untuk berusaha dalam masa yang sama kita ni berzikir. Ketika negara berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang menyebabkan masjid-masjid, surau-surau dan balai-balai ibadat seluruh negara ditutup sementara, namun azan, doa dan zikir masih berkumandang di corong-corong radio. Malahan doa dan zikir juga disiarkan di kaca televisyen untuk menggalakkan orang ramai untuk sama-sama membaca dan mengamalkannya. Saya perhatikan macam setiap akan azan itu ada ratib al-atas, ada sayyidul istighfar, dan selepas azan itu ada bacaan ayat-ayat Al-Quran, macam waktu maghrib ada bacaan Yasin. Menjadi rutin macam masjid itu hampir di telinga . Selain itu, negara juga tidak ketinggalan dalam aspek lain termasuk pembinaan masjid-masjid, memelihara kebajikan saudara-saudara baru dan perintah pendidikan agama wajib. Hasrat negara zikir juga mencerminkan kepimpinan raja yang adil yang sentiasa membawa rakyatnya ke jalan yang benar dan diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai negara zikir, banyak mendatangkan impak yang besar dalam hidup beragama, bermasyarakat dan bernegara. Negara zikiran ini juga adalah satu peranan masyarakat dalam sama-sama menangani tanggungjawab kita ni dalam mengamalkan falsafah Melayu Islam Beraja. Negara zikiran ini ia sebagai satu image sebuah negara yang menjunjung tinggi jalan agama Islam yang bersendikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan doa dan zikir, negara Brunei Darussalam akan dapat merealisasikan gagasan raja yang berpandangan jauh sebagai sebuah negara zikir. Selaku rakyat dan penduduk negara ini, kita berperanan menyokong hasrat baginda itu. Dirgahayu ke bawah Duli Tuan Patik. Mazia Jini untuk Berita RTV.
Gerai-gerai perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-74 bermula semalam. Namun pada tahun ini, gerai-gerai perayaan diadakan dengan kawalan rapi serta dengan mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan susulan COVID-19. Di daerah Brunei dan Muara, gerai perayaan diadakan di 2 buah lokasi di Ibu Negara. Di gerai perayaan kawasan lapang letak kereta Jalan Bendahara, 30 buah gerai beroperasi di kawasan tersebut. Bagaimanapun, para pengunjung dilihat tetap mematuhi langkah-langkah berjaga-jaga dengan mengimbas kod QR terlebih dahulu sebelum memasuki kawasan gerai-gerai perayaan. 40 buah gerai beroperasi di kawasan Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin dan 15 buah gerai beroperasi di sebahagian Jalan Priti. Beberapa penjaja melahirkan rasa kesyukuran kerana memberi kesempatan mereka untuk berniaga di gerai perayaan sambil mengamalkan langkah berjaga-jaga susulan situasi ketika ini. Diberi kesempatan juga walaupun cara yang sederhana lah. Rasa bersyukur kepada Allah Ta'ala juga, berterima kasih juga lah Tuan Kosa memberi kesempatan pada penjajah berjual gerai di perayaan ini lah. Pihak penganjur juga yang telah memberi kami kesempatan untuk bersama meramaikan di gerai perayaan ini walaupun di saat situasi COVID kita ini ya, dan sambil kita berjaga-jaga kita juga alhamdulillah dapat juga melihat meriahnya suasana di taman perayaan ini walaupun ada acara-acara keramaian yang lain. Sementara itu, daerah Blyth, gerai perayaan diadakan di kawasan letak kereta bangunan gerai Tudung Saji Kuala Blyth. Sebanyak 38 penjajah telah mengikuti gerai tersebut dan terbahagi kepada 5 kategori. Di daerah Tutong pula, gerai perayaan diadakan di kawasan lapang berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah dengan menyediakan 23 petak gerai jualan. Manakala di daerah Temburong, gerai perayaan tertumpu di kawasan Padang Dewan Kemasyarakatan yang menyediakan 37 petak gerai. Gerai-gerai perayaan berkenaan diadakan sehingga 31 Julai ini dari pukul 5 petang hingga 10 malam. Dalam pada itu, para pengunjung yang berkunjung ke gerai-gerai perayaan dinasihatkan untuk mematuhi peraturan Kementerian Kesihatan dengan mengambil langkah berwaspada seperti mengimbas kod QR yang disediakan, memakai sungkup muka dan melaksanakan penjarakan sosial. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri juga mengingatkan kepada orang ramai jika didapati tidak mematuhi garis panduan dan syarat-syarat yang ditetapkan boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Kewujudan institusi pengajian tinggi yang menawarkan pelbagai program dalam peringkat kedoktoran sarjana dan sarjana muda dan kewujudan beberapa institusi pengajian tinggi swasta menjadi lambang kecemerlangan pendidikan di bawah pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Menempatkan tahap pendidikan negara agar setaraf dengan pendidikan di negara-negara maju merupakan satu komitmen dan usaha kerajaan Baginda bagi meningkatkan kualiti pendidikan negara supaya ianya dapat ditingkatkan kepada satu piawaian yang tinggi dan mampu menyaingi negara-negara lain. Rakyat dan penduduk melahirkan rasa penghargaan atas penyediaan pendidikan percuma bagi para penuntut sejak dulu lagi. Bagaimana yang kita ketahui, di negara Brunei Darussalam ini merupakan sebuah negara yang rakyatnya sangat beruntung kerana diberikan pendidikan secara percuma sedari sekolah rendah hinggalah ke peringkat yang tertinggi sekali, iaitu peringkat universiti, sama ada di dalam negeri maupun di luar negara. Kami mahasiswa-mahasiswi Universiti Brunei Darussalam merasa amat bersyukur dan juga beruntung kerana telah diberikan beasiswa kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia untuk meneruskan
pelajaran di Universiti Brunei Darussalam, dan di samping itu juga menerima allowance sara hidup, buku dan sebagainya. Mengenyangkan kami pendidikan percuma dari peringkat bawah hingga atas untuk rakyat Baginda. Ini membantu pelajar-pelajar yang ingin mencapai cita-cita mereka. Baginda sering melawat sekolah-sekolah untuk melihat pembelajaran murid-murid di sekolah itu, memastikan kualiti pendidikan itulah. Beberapa perubahan waktu operasi dibuat bagi ujian swab di Kompleks Sukan Hospital Raja Isteri Pengiraan Anak Saleha, Bru Health Helpline, talian nasihat kesihatan 148 dan Bru Health Help Desk. Menurut Kementerian Kesihatan dalam kenyataan akhbarnya, tarikh 16 Julai, perkhidmatan bagi ujian swab di Kompleks Sukan Hospital Raja Isteri Pengiraan Anak Saleha beroperasi setiap hari bermula pukul 7 pagi hingga 10 malam bermula hari ini, terkecuali pada hari kelepasan awam. Perkhidmatan Bru Health Helpline bermula hari ini beroperasi setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu dari pukul 7.45 pagi hingga 12.15 tengah hari, 1.30 petang hingga 4.30 petang. Manakala pada hari Jumaat dari pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari, perkhidmatan ditutup setiap hari Ahad dan hari kelepasan awam. Perkhidmatan talian nasihat kesihatan 148 bermula hari ini beroperasi setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu dari pukul 7.45 pagi hingga 12.15 tengah hari, 1.30 petang hingga 4.30 petang. Manakala pada hari Jumaat dari pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari, perkhidmatan ditutup setiap hari Ahad dan hari kelepasan awam. Perkhidmatan Bru Health Help Desk di Rainbow Point Shopping Mall bermula esok 17 Julai, waktu beroperasi pada hari Jumaat dari pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari, 2 petang hingga 5 petang. Manakala pada hari Sabtu dan Ahad dari pukul 10 pagi hingga 5 petang. Sementara perkhidmatan Bru Health Help Desk di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah beroperasi pada hari Ahad dari pukul 10 pagi hingga 5 petang. Satu lagi produk makanan didapati dicemari dengan bahan terlarang yang tidak diisytiharkan. Dapatan tersebut adalah hasil dari ujian makmal yang telah dijalankan oleh Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan ke atas beberapa contoh produk makanan yang terdapat di pasaran tempatan. Produk tersebut adalah Extra Look Slim Lemon Tea Flavoured. Pencemaran dalam produk berkenaan mengandungi bahan racun berjadual terkawal iaitu sibutramine yang boleh membahayakan kesihatan. Sehubungan dengan ini, Kementerian Kesihatan menghendaki supaya para pengguna yang memiliki produk berkenaan untuk menghentikan pengambilannya dengan serta-merta dan para pengimport dan peniaga adalah dikehendaki untuk menarik balik produk terbabit dari pasaran. Para pengguna dan pengimport hendaklah menyerahkannya ke bahagian kawalan kualiti dan keselamatan makanan Jabatan Perkhidmatan Kesihatan Alam Sekitar atau pejabat-pejabat kesihatan di daerah-daerah untuk dimusnahkan. Untuk maklumat lanjut mengenai pengimportan produk makanan boleh diperolehi dari bahagian kawalan kualiti dan keselamatan makanan Jabatan Perkhidmatan Kesihatan Alam Sekitar Kementerian Kesihatan melalui talian 223-7417 atau fax 223-7467. Sementara bahagian penguatkuasaan farmasi Jabatan Perkhidmatan Farmasi melalui talian 239-3298, sambungan 208, nombor fax 239-3291 atau email ke pharmacy.enforcement@moh.gov.pn. Sebuah syarikat di negara ini dikenakan kompaun oleh Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jasri kerana didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil iaitu menghamburkan sebarang pasir tanah kotoran bangsal dari sebuah kenderaan yang bergerak di sebarang tempat awam di Simpang 544 Sengkang 22 Sengkang 16 Jalan Mejewa, Kampung Cerudong. Syarikat Rihana sendiri berhad diberi tempoh selama 7 hari untuk menjelaskan kompaun sebanyak RM500. Jika gagal menjelaskan bayaran kompaun, syarikat berkenaan boleh didakwa ke mahkamah. Jika sampai kesalahan, boleh didenda RM1,000 bagi kesalahan pertama, manakala kesalahan kedua dan seterusnya boleh didenda RM3,000 dan penjara tidak lebih 3 bulan. Penutupan sementara jalan raya akan diadakan di 2 buah lokasi berasingan di Kampung Sungai Teraban, Kuala Belait.
Penutupan sementara di Simpang 133 bermula hari ini. Manakala penutupan kedua di Simpang Sungai 2 ialah pada 6 Ogos 2020 pukul 8.30 pagi. Penutupan sementara ini bermula 16 Julai 2020 sehingga 27 Ogos 2020 adalah disebabkan oleh kerja-kerja pembaikan jalan raya di selekoh tersebut. Sehubungan itu, Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan ingin mengingatkan kepada para pengguna jalan raya supaya berhati-hati serta mematuhi peraturan lalu lintas yang ditetapkan bagi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Sebarang aduan hubungi pihak Jabatan Kerja Raya melalui talian Darussalam 123 atau laman Facebook Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam dan email Jabatan Kerja Raya pro@pwd.gov.bn.